ini kita akan belajar gabungan operasi bagi pecahan positif dan pecahan negatif. Sebelum kita selesaikan soalan, kita mesti tahu tertib untuk menyelesaikan soalan gabungan. Okey, tertib dia ialah kalau ada kurungan, di dalam kurungan ada dua pecahan. Kamu selesaikan yang dalam kurungan dahulu. Lepas tu baru darab atau bahagi mesti buat dari kiri ke kanan. Yang akhir sekali ialah tambah atau tolak dari kiri ke kanan. Okey, hukum yang satu lagi yang kamu akan kita guna dalam kemahiran ini ialah tanda positif darab positif, kamu akan dapat positif. Negatif dan negatif, kamu akan dapat positif. Positif dan negatif, kamu akan dapat negatif. Negatif darab dengan positif, kamu akan dapat negatif. Hukum ni kamu kena hafalkannya. Kita tengok contoh. Selesaikan A1/2 tambah kurungan negatif 5/7 tolak dengan 9/14. Okey, di sini ada satu kurungan. Tapi dalam satu kurungan tu hanya ada satu pecahan sahaja. Biarkan ni kita tengok tambah dan tolak. Kalau tambah dan tolak, buat dari kiri ke kanan. Okey. Kita akan buat dari kiri ke kanan. Untuk penambahan dan penolakan pecahan, kita kena samakan penyebutnya. Okey. Penyebut di sini ada 2, 7 dan 14. Okey. Kita akan tengok pada penyebut yang paling besar. 14. Kita tengok. Bolehkah 2 jadi 14? Bolehkah 7 jadi 14? Kalau boleh, kamu cuba darabkan dia. Okey. 2 darab dengan 7. 1 darab dengan 7 juga. 7 darab dengan 2. 5 darab dengan 2. Macam mana saya tahu 2 darab dengan 7? Saya akan guna 14 bahagi dengan 2 dapat 7 kan? Jadi sini darab 7, darab 7. Kalau 14 bahagi 7 dapat jawapan 2, jadi darab 2, darab 2. Okey, salin semula. 7/14. Sini positif darab negatif, negatif. 10/14 tolak dengan 9/14. Okey, penyebut dia sudah 14. 7 tolak 10 tolak dengan 9. Okey, 7 di sini merupakan duit anda. Tolak 10 ialah hutang anda dengan, kamu hutang dengan orang RM10. Okey. Andaikan kamu hutang dengan orang RM10, kamu bayar dengan RM7. Berapa banyak hutang lagi? Kamu akan guna 10 tolak 7 kan? Okey. Kalau guna 10 tolak 7, 3. Tapi 10 tanda negatif. Jadi negatif. Negatif 3 saling tolak 9/14. Okey. Ini maksud 14. Tolak 3 maksudnya hutang anda RM3. Esok kamu hutang lagi RM9. Kita nak kira berapa banyak hutang anda. Kita akan guna tambah untuk kirakan semua hutang anda. Negatif 12. Negatif 12. Okey. Pecahan ini bukan dalam pecahan yang termudah. Kita boleh permudahkannya. Dia dalam sifil 2. Jadi kita bahagi dengan 2. Negatif 6/7 jawapan dia. Okey, ini cara kira secara manual. Boleh juga kira menggunakan kalkulator untuk semak jawapannya. Okey. 1. Kalau pecahan A, B stroke C. 2. Tambah kurungan negatif 5. A, B stroke C. 7. Kurungan tolak 9. A, B stroke C untuk pecahan 14. Sama dengan negatif 6/7. Kamu boleh kira guna kalkulator untuk semak jawapan anda.
Okey, sekarang kita pergi kepada B ya. B adalah darab dan kurungan. Dalam kurungan ada dua pecahan. Okey, kalau ada kurungan, kita akan selesaikan dalam kurungan dahulu kan? Okey, selesaikan dalam kurungan dahulu. Okey. Nombor bercampur di depan kamu kena tukar kepada pecahan tak wajar. 1/3 tambah 2 akan jadi 5/3 darab. Belakang, kena selesaikan yang belakang. Penolakan pecahan, kamu kena samakan penyebut dia dengan salin darab penyebut. Yang depan darab dengan penyebut di belakang, darab 6, darab 6. Yang belakang darab dengan penyebut di depan, darab 5, darab 5. Kamu akan dapat 12 tolak dengan 25/30. Okey, depan masih saling 5/3 darab. Okey, 12 tolak 25. 12 ialah duit anda. Negatif 25 ialah hutang anda. Satu duit anda, satu hutang anda, kamu mesti guna tolak. 25 tolak 12, 13. Tapi 25 negatif. Jawapan negatif 13. Negatif 13 per bawah masih 30. Okey, di sini pendarapan pecahan, kita akan cuba masukkan nombor dia. Okey, nombor atas masuk dengan nombor di bawah. Okey, kita akan cari adakah 5 dan 3 boleh dibahagi berada dalam sifir yang sama. Tak ada kan? 5 dan 30 dalam sifir mana satu? Sifir 5 kan? Maksudnya, kita cuba bahagikan dia guna 5. 5 bahagi 5, 1. 30 bahagi 5, 6. Okey, 13 dan 3, adakah berada dalam sifir yang sama? Tak ada. 13 dan 6, berada dalam sifir yang sama? Tak ada. Okey, berhenti. Kita akan cari jawapan dia. Depannya lah positif. Positif darab negatif, negatif. 1 darab 13, 13. 3 darab dengan 6, 18. Okey, ini jawapan untuk B. Okey, kalau nak semak jawapan guna kalkulator. 1, AB stroke C. 2, AB stroke C. 3, darab kurungan. 2, AB stroke C. 5, tolak dengan 5, AB stroke C. 6. Kurungan sama dengan negatif 13/18. Okey, ini jawapan untuk B. Okey, sekarang kita pergi kepada C ya. 5/8 tambah 1/3 bahagi dengan kurungan negatif 5/6. Okey, kurungan di sini hanya ada satu pecahan saja. Jadi kita jangan buat kurungan dahulu. Kita tengok tambah dan bahagi. Operasi tambah dan bahagi di sini kita akan buat bahagi dahulu. Jadi dua pecahan di belakang mesti selesaikan dahulu. Okey. Langkah pertama, kamu salin dulu 5/8 tambah. Okey. 1/3 ni mesti tukarkan kepada pecahan tak wajar. Cara untuk tukarkan dia ialah 1/3 tambah 1. 1/3 tambah 1 ialah 4. Yang bawah kekal sama 3. Okey. Masih bahagi. Bahagi ni, okey. Untuk bahagi ni, kalau belakang dia pecahan dia ialah pecahan wajar, bukan nombor bercampur. Kamu boleh tukar bahagi ni kepada darab. Bila bahagi ditukarkan kepada darab, pecahan di belakang mesti kamu terbalikkan. 5/6 jadi 6/5. Okey. Langkah seterusnya,
Masih saling 5/8. Positif dan negatif? Negatif. Kita buat di bahagian darab dulu. Okey. Di sini kamu tengok 4 dan 3 berada dalam sifar yang sama? Tak ada kan? 4 dan 5 dalam sifar yang sama? Tak ada. 6 dan 3 dalam sifar yang sama? Ada dalam sifar 3. Maksudnya bahagi dengan 3. Kita mansurkan dia. 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3, 2. 2 dan 5 dalam sifar yang sama? Tidak ada. Okey. Kita darabkan nombor di atas. 4 darab 2, 8. 1 darab 5, 5. Okey. Kita akan pergi kepada penolakan pecahan. Untuk penolakan pecahan, penyebutnya mesti sama. Kalau penyebut dia tidak sama, saling darabkan penyebutnya. Penyebut depan darab dengan penyebut belakang. Darab 5, darab 5. 5 darab dengan penyebut depan. Darab 8, darab 8. Kamu akan dapat 25/40 tolak 64/40. Sekarang penyebut dia sudah sama. Jadi peangka dia kamu boleh tolakkan dia. 25 di sini ialah duit anda. Negatif 64 ialah hutang anda. Bila satu duit anda, satu ialah hutang anda, kamu mesti guna tolak. 64 tolak 25. 39. Tanda untuk 64 di sini ialah negatif. Negatif. Jadi jawapan yang kamu dapat ialah negatif. Negatif 39. Yang bawah kekal sama 40. Okey. Ini jawapan untuk C. Okey. Kita pergi kepada D ya. 9/16 bahagi kurungan negatif 2/3 bahagi dengan 3/11. Okey. Kedua-duanya ialah bahagi. Kalau kedua-duanya ialah bahagi, kita akan buat dari kiri ke kanan. Selesaikan dua pecahan di hadapan dahulu. Okey. Yang ini, langkah pertama, kalau pecahan di depan ada nombor bercampur, kamu mesti tukarkan kepada pecahan tak wajar. Okey. 9/16 saling bahagi negatif 2 darab tambah 2 darab 4 tambah 3. Negatif 11/4. Penyebut dia kekal sama, atas saja berubah. Bahagi dengan 3/11. Okey. Buat yang depan dulu. Okey. 9/16 saling. Bila tukarkan kepada darab, pecahan di belakang mesti terbalikkan. Jadi, negatif 4/11. Okey. Ini tukar lagi. Darab. Pecahan di belakang terbalikkannya. 11/3. Yang bawah pergi atas. Yang atas pergi bawah. Okey. Pendarapan pecahan, kita akan permudahkan pecahan itu dengan mansurkan dengan nombor yang sama. Kita akan tengok 9 dan 16, adakah dia berada dalam sifar yang sama? Tak ada. 9 dan 11 berada dalam sifar yang sama? Tak ada. 9 dan 3 dalam sifar 3. Jadi 9 bahagi 3, 3. 3 bahagi 3, 1. Okey. 4 dengan 16 boleh bahagi dengan apa nombor yang sama atau berada dalam mana satu sifar? 4. Berada dalam sifar 4 kan? Jadi bahagi 4. 4 bahagi 4, 1. 16 bahagi 4, 4. Okey. Kemudian 11 dengan 11. Kita terus potong dia. 1, 1.
Atas dengan bawah saja boleh potong. Okey, kita cari jawapan dia. Yang depan positif, belakang pun positif. Positif darab negatif, negatif. Negatif darab positif, negatif. 3 darab 1 darab 1, 3. 4 darab 1 darab 1, 4. Okey, jawapannya negatif 3/4. Negatif 3/4. Okey, kita tengok pada E. 2 3/4 bahagi kurungan negatif 2 1/3 darab dengan negatif 14/15. Okey, operasi di sini ialah bahagi dan darab. Kita tidak akan tengok pada kurungan sebab dalam kurungan satu pecahan sahaja. Ini pun satu pecahan sahaja. Kalau bahagi dan darab, tak kisah mana satu, kita akan buat dari kiri ke kanan. Jadi, buat dua pecahan di depan. Okey, langkah pertama, tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. 2 darab 4 tambah 3. 2 darab 4, 8. 8 tambah 3, 11/4. Bahagi jangan tukar dulu kepada darab sebab belakang dia ialah pecahan nombor bercampur. Masih bahagi, tukarkan belakang itu kepada pecahan tak wajar. Negatif 2 darab 3, 6. 6 tambah 1, 7/3. Darab negatif 14/15. Okey, langkah kedua, depan salin dulu. Sama, kita buat dari depan ke belakang. Sekarang tukarkan kepada darab. Bila tukarkan kepada darab, pecahan belakang terbalikkan 3/7. Nampak sudah terbalikkan? Okey, belakang salin. Walaupun tidak buat, kamu salin dulu. Okey, pendarapan pecahan. Kita cuba mansuhkan supaya dia jadi pecahan yang termudah. Okey, kita tengok 11 dengan 4. Adakah dalam sifir yang sama? Tak ada. 11 dengan 7? Tak ada dalam sifir yang sama. 11 dengan 15? Tidak ada dalam mana-mana satu sifir. 3 dan 4? Tak ada yang sama. 3 dan 7 tidak berada dalam mana-mana satu sifir yang sama. 3 dan 15 boleh bahagi sebab dalam sifir 3. 3 bahagi 3, 1. 3 bahagi 15 bahagi 3, 5. Okey, lepas tu 14. 14 dengan 4 dalam sifir 2. Kita tengok 14 dengan 7. Okey, dalam sifir 7. Saya akan bahagi dengan 7 sebab dia akan dapat jawapan lebih kecil. 7 bahagi 7, 1. 14 bahagi 7, 2. Okey. Sekarang 2 dengan 4 dalam sifir 2 kan? Bahagikan dengan 2. 2, 1, 2. 2, 4 bahagi 2, 2. Okey. Jawapan depan positif. Positif dan negatif. Negatif. Negatif dan negatif. Positif. 11 darab 1 darab 1, 11. 2 darab 1 darab 5, 10. Okey. Ini jawapan dalam bentuk pecahan tak wajar. Kita boleh tukarkan kepada pecahan wajar. Yang atas dalam bahagi dengan 10. 1, 10. Ini baki. 1 di depan. 1 di depan. 10 kekal di bawah. Baki dia dekat atas ni. 1. Okey. Yang ini boleh juga cari guna kalkulator.
11/10 sama dengan 1/10. Okey, untuk tapak balik 11/10, kamu tekan shift A, B, stroke C. Tapak balik pecahan tak wajar. Okey, Okey. Ini jawapan untuk E.